إلى خدة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وإلى روح مشائخنا ومعلمنا وأبائنا ومهادنا وإلى روح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini saya dapat hadir dalam program kuliah maghrib saya sebulan sekali, iaitu setiap hari Selasa yang keempat pada setiap bulan. Pada bulan lepas saya tak dapat hadir kerana ada penceramah undangan yang khusus. Jadi untuk mengisi masa pada malam ini, saya ingin menjelaskan amalan yang bila kita amalkan, kita akan dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Mengenai ma'rifatullah, tak salah saya sudah terangkan dalam satu kuliah sebelum itu ya. Bagaimanapun saya ingin mengulang beberapa perkara berkaitan dengan makrifah. Makrifah adalah ilmu yang tertinggi di dalam Islam. Sebab itulah para ulama tasawuf atau golongan sufiah seperti Imam Ghazali menegaskan bahawa usaha seseorang mukmin dalam mengejar ilmu, usaha mengejar ilmu mereka itu tidak akan habis, tidak akan tamat selagi belum dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Sebab itulah Imam Ghazali, walaupun beliau seorang ulama besar, ilmunya melaut, bergelar Hujjatul Islam, memegang jawatan tertinggi dalam akademik, iaitu pengarah Madrasah Nizamiyah di kota Baghdad, dilantik secara langsung oleh Sultan Nizamul Muluk, salah seorang sultan dalam dinasti Seljuk. Beliau meletakkan jawatan, meninggalkan kota Baghdad, duduk di Syria selama 10 tahun, disambung lagi sekembalinya ke Baghdad selama setahun.
selama Imam Ghazali menghabiskan masa selama 11 tahun untuk mengejar ma'rifatullah. Karena itulah maka ma'rifatullah ni merupakan ilmu yang tertinggi yang dianggap sangat penting. Seseorang alim bagaimanapun, selagi belum dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, maka kealimannya itu belum sempurna. Jadi pada malam ini saya ulang sedikit perkara-perkara penting yang berkaitan dengan makrifah, selain daripada makrifah itu ilmu yang tertinggi. Makrifah itu juga dikenali dengan 4 istilah lain, iaitu dikenali dengan yang pertama ilmu wahbi. Al-ilmu al-wahbiyu, jamaknya al-ulum al-wahbiyah. Huruf ha itu tidak ada alif, tak ada matnya. Al-ilmu al-wahbiyu, ilmu kurniaan terus daripada Allah. Lawan daripada al-ilmu al-wahbiyu ialah al-ilmu al-kasbiyu, ilmu yang diusahakan. Yang kedua, makrifah juga dikenali dengan ilmu laduni. Al-ilmu al-laduni, seperti yang Allah kurniakan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang ketiganya, makrifah ini juga dikenali dengan ilmu kasyaf. Al-ilmu al-kasfiyu, al-ulum al-mukasyafah. Kerana apabila seorang itu dipilih oleh Allah untuk dikurniakan makrifah, maka berbagai hijab-hati diangkat oleh Allah, dikasyafkan oleh Allah. Setelah dikasyafkan hijab-hijab hati, barulah Allah sampaikan ke dalam hati itu makrifah. Karena itulah disebutkan ilmu kasyaf, al-ulum al-mukasyafah. Akhir sekali, makrifah ini juga dikenali dengan ilmu az-zawqiyu, ilmu rasa. Jamaknya al-ulum az-zawqiyah. Kerana apabila seorang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, maka orang tersebut akan merasa, antaranya takut kepada Allah, kemudian rasa tenang. Seperti yang Allah sebut dalam ayat 23 surah Az-Zumar, taqsa'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada kebesaran Tuhannya Allah. Rasa takut, menggeletar, ini rasa. Kemudian ditukarkan oleh Allah keadaan sebaliknya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Anggota yang menggeletar, rasa menggeletar itu hilang. Seluruh anggota stabil, lembut, hati jadi tenang karena takut hilang. Karena itu dinamakan ilmu rasa. Inilah yang dimaksudkan oleh setengah orang sufi, man lam yadhuk lam yadri. Siapa tak rasa, dia tak kenal Allah. Siapa yang tak merasa, maka dia tak kenal Allah. Siapa tak rasa wujudnya Allah, dia tak kenal, dia tak tahu wujudnya Allah. Siapa yang tak merasa qadrat iradah Allah, maka dia tak kenal qadrat iradah Allah. Siapa yang tak merasa hampirnya Allah pada dirinya, maka dia tak kenal bagaimana hampirnya Allah terhadap dirinya.
Siapa yang tak merasa Allah beserta dirinya, maka dia tak kenal, dia tak tahu Allah beserta dirinya. Seperti yang Allah sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu serta kamu dimanapun kamu berada. Siapa yang perkara ketiga, tuan-tuan, seseorang yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah ini, pertama sekali derajat orang itu meningkat ke tingkat setinggi-tingginya, yaitu mencapai derajat ihsan, menjadi seorang muhsin. Bila menjadi seorang muhsin, maka orang tersebut akan dikurniakan oleh Allah berbagai rahmat yang tak dikurniakan kepada orang lain. Dalam ayat 56 surah Al-A'raf, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. Maknanya bila kita dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, derajat kita meningkat ke tingkat ihsan, kita menjadi seorang muhsin, maka ketika itulah Allah tenggelamkan rahmatnya ke atas diri kita. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat zahir dan batin, dunia dan akhirat itu. Orang yang dikurniakan oleh Allah juga ibadatnya menjadi sebaik-baik ibadat. Sifat kehambaannya sempurna, ketakwaannya sempurna, tawakalnya sempurna. Keadaan hatinya menjadi ditukarkan oleh Allah sebaik-baik keadaan hati. Sifat-sifat hati juga dijadikan oleh Allah dengan sifat-sifat yang terpuji. Pada malam ni, tuan-tuan, saya ingin menjelaskan seterusnya, bagaimanakah cara kita nak dapatkan makrifah. Tadi sudah saya ceritakan, Imam Ghazali terpaksa letak jawatan. Lepas tu terpaksa berpindah dari Baghdad ke Damsyik. Dan di Damsyik sana beliau bukan duduk berkeliaran, duduk di dalam masjid, iaitu Masjidil Amawi yang asalnya gereja. Bila ditawan oleh tentera Islam, dijadikan masjid. Gereja ni sangat besar. Saya fikir mungkin lebarnya ada 3 kali masjid ni, panjangnya tu sayu. Di masjid ni lah Imam Ghazali diam, tinggal selama 10 tahun. Jadi Imam Ghazali beruzlah tinggalkan kota Baghdad dan berkhalwat di Masjid Amawi. Disambung setahun lagi sekembalinya ke Baghdad. Jadi kita tahulah ni kaedah untuk mendapatkan makrifah ni mesti melakukan uzlah dan khalwat. Kita nampak hari-hari tengok orang tabligh, dia keluar, tinggalkan rumah, tinggalkan kampung, selama sekian hari. Ada yang pergi ke India 4 bulan, itu uzlah. Tapi khalwat itu wallah alam mereka lakukan ke tidak. Karena khalwat itu dia tinggal dalam satu tempat. Dia duduk di situ, beramal dengan amalan tertentu seperti yang diajarkan oleh gurunya. Bukan boleh beramal dengan sebarang amalan. Amalan yang sudah dipilih, ditentukan oleh gurunya. Karena Imam Ghazali beruzlah khalwat itu diarahkan oleh guru dia, guru tasawuf dia. Jadi kita dapat tahu amalannya yang asas ialah beruzlah dan berkhalwat. Sebab itulah tuan-tuan,
Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam ada menyebut tentang amalan uzlah dan khalwat ni. Beliau menyebutkan begini, ma nafa'a al-qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidanul fikrah. Hikmah ini sangat ringkas, ya. Ada istilah-istilah yang Ibnu Athaillah sengaja tidak sebut. Yang disebut hanya uzlah dan satu lagi fikrah. Sebenarnya ada dua istilah lain yang Ibnu Athaillah dia sengaja tak sebut, ya. Bila uzlah mesti ada khalwat, kalimah khalwat dia tak sebut. Bila ada fikrah mesti ada zikir dan fikir. Jadi uzlah, khalwat, zikir dan fikir. Jadi kita Ibnu Athaillah Skandari dia kata tidak ada sesuatu amalan yang bila diamalkan sangat memberi kesan yang baik, sangat memberi kesan yang baik seperti uzlah, khalwat yang di dalamnya ada zikir dan tafakkur. Ibnu Athaillah dia beritahu kita bahawa amalan beruzlah, berkhalwat yang di dalamnya ada zikir dan tafakkur adalah amalan yang sangat memberi kesan baik pada hati. Baiknya itu macam mana? Sampai hati itu, keadaan hati itu menjadi keadaan yang sebaik-baik hati. Sifat-sifat hati pun menjadi sifat-sifat hati pun ditukarkan oleh Allah dengan sifat-sifat yang baik, sehingga layaklah hati itu menerima ma'rifatullah. Apa yang Allah tukarkan? Hal keadaan hati. Pertama, seperti yang disebut dalam Quran, hati yang berpenyakit Allah tukarkan kepada hati yang sejahtera, biqalbin salim. Yang kedua, hati yang keras Allah akan tukarkan menerusi uzlah khalwat tadi dengan hati yang lembut. Karena Rasulullah juga, ya, melalui proses ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya Muhammad, dengan rahmat dan kurnia Tuhanmu Allah, yaitu dengan rahmat iman dan kurniaan daripada Allah, engkau bersikap lembut. Kalaulah engkau bersikap keras, disebabkan hatimu keras, ghalidhal qalbi, nascaya orang ramai lari daripada engkau, tak dapat sambutan. Dakwah yang dibawa oleh Nabi orang tak mau. Jadi Nabi sendiri pun menerusi proses itu. Jadi kalau kita uzlah khalwat ni, kalau hati kita keras, Allah tukarkan dengan hati yang lembut. Ketiga, kalau hati itu mati, Allah hidupkan. Ketika uzlah khalwat tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Ayat 122 surah Al-An'am. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Apa amalan yang menyegarkan hati kita dihidupkan oleh Allah? Uzlah khalwat, zikir dan tafakkur. Awaman kana, adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesuka kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu cahaya. Kemudian yang keempatnya, kalau hati itu lalai, ghaflah, maka Allah akan sedarkan, ya, hati jadi yaqadha, hati jadi intibah.
Kalau hati itu buta, mata hati itu buta, kerana banyak hijab, maka hijab itu akan diangkatkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sesungguhnya kamu telah lalai daripada peringatan Tuhanmu Allah. Sekarang kami kasyafkan berbagai hijab hati kamu, maka pandangan hati kamu ketika itu tajam. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya orang kafir dan orang-orang yang jahat itu bukan kerana buta mata kepala, tapi mereka itu buta mata hati. Buta mata hati ni lah, tuan-tuan, berlaku pada orang Quraisy. Nampak Nabi tapi tak nampak, disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa ra'aitahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Ya Muhammad, kaum Quraisy itu, kalau ya Muhammad, sekiranya engkau ajak kaum Quraisy itu untuk beriman kepada Allah, mereka tak mau dengar. La yasma'u, dia tak mau dengar, sengaja tak mau dengar. Wa ra'aitahum yanduruna ilaika. Ya Muhammad, setiap masa engkau nampak orang-orang Quraisy itu memandang engkau. Mereka jumpa engkau di tengah jalan, di tepi jalan, di pasar, di sana, di sini. Wahum la yubsirun. Mereka itu tak nampak engkau ya Muhammad. Ini nampak tapi tak nampak. Pasal apa? Nampak dengan mata kepala, tak nampak dengan mata hati. Mereka nampak Nabi Muhammad, tubuh badannya, tapi mata hatinya buta, tak nampak kebaikan, kenabian, kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Karena itulah Abu Jahal sanggup mati dalam perang Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Kenapa? Nampak tak nampak. Ini yang susah, tuan-tuan. Jadi kalau kita muzlah, khalwat, zikir, tafakur ni, insya-Allah kalau mata hati kita ni buta, Allah celikkan. Kemudian sifat-sifat hati itu biasanya disebut oleh setengah ulama tasawuf ada 9. Ketika uzlah, khalwat, zikir, tafakur ini, Allah Ta'ala akan terapkan sifat taubat, sifat sabar, sifat syukur, sifat khauf, takut kepada Allah, sifat rojak, hati bergantung memandang Allah saja, sifat zuhud, sifat tawakal, sifat redha dan mahabbah, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila keadaan hati, sifat-sifat hati ditukar oleh Allah dengan keadaan hati yang baik, sifat-sifat yang baik, maka ketika itulah hati itu layak menerima makrifatullah. Sebenarnya tuan-tuan, makrifat itu bukan Allah simpan sentiasa dekat dengan kita, tapi tak sampai ke dalam hati kita. Apa sebab? Tadi dah, keadaan hati kita berpenyakit, keras, lalai, buta, mati, tak boleh sampai. Macam hujan turun macam mana lebat pun, turun dekat atas batu, takkanlah situ boleh tumbuh rumput, tak boleh. Tapi kalau turun di tanah yang subur, insya-Allah bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amalan uzlah, khalwat, zikir dan tafakur ini bukan amalan yang hanya disyariatkan oleh Allah dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Umat-umat dahulu pun sudah diberi
kurniaan daripada Allah untuk melakukan uzlah dan khalwat, zikir dan tafakur, yang akhirnya mereka dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Dalam mukadimah ucapan saya tadi, saya bacakan satu ayat, yaitu ayat 16 daripada surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ayat ini menjelaskan tentang satu kumpulan pemuda yang beriman kepada Allah, berpegang dengan akidah dan agama yang betul, tapi hidup di bawah pemerintahan raja yang menyembah berhala. Rakyatnya juga, majoriti rakyat juga menyembah berhala. Pemuda ini, rahsia pemuda ini beriman kepada Allah, tak mau menyembah berhala, dapat diketahui oleh raja. Maka mereka diancam nak dibunuh. Kerana itulah mereka lari, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan agama. Itulah disebut wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Sekiranya kamu sudah beruzlah, meninggalkan raja dan masyarakat yang zalim yang menyembah lain daripada Allah itu, fa'u ilal kahfi, maka masuklah dalam gua. Masuk dalam gua inilah khalwat. Allah janjikan dua kelebihan. Yang pertama, yansur lakum rabbukum min rahmatihi, Tuhan kamu Allah akan limpahkan sebahagian rahmatnya yang khusus untuk kamu. Ini jadi Allah pertama, kebaikan orang yang uzlah khalwat. Yang kedua, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, Allah Tuhan kamu itu akan membantu kamu dalam semua urusan kamu sehingga kamu mencapai kejayaan sebaik-baik kejayaan. Sebab itulah Ashabul Kahfi ini dapat rahmat, dapat kejayaan seperti yang Allah janjikan. Apa dia kejayaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazadu tis'a. Mereka itu tinggal dalam gua mereka itu selama 309 tahun. Ini apa maknanya tuan-tuan? Mereka difanakkan oleh Allah 309 tahun, bukan tidur. Bukan tidur, fanak lain daripada tidur, right? Kalau tidur, kalau mereka tidur, tentulah Allah sebut wanamu, mereka itu tidur fi kahfihim, di dalam gua mereka itu salasami'atin sinina wazadu tis'an, selama 309 tahun. Tapi Allah sebut dengan kalimah walabisu, mereka itu tinggal dalam gua mereka itu selama 309 tahun. Ini bermakna mereka telah difanakkan oleh Allah. Karena itulah tuan-tuan, mereka merasa masa yang selama 309 tahun itu dilipatkan oleh Allah menjadi macam kita tidur biasa. Kita tidur pukul 10, pukul 11, kita terkejut pukul 5 pagi nak subuh, macam itu. Sedangkan mereka tinggal dalam gua itu 309 tahun. Ini bermakna kalau mereka tidak difanakkan, mereka tak mampu. Mereka tak mampu. Mereka tak kencing, mereka tak berak, mereka tak makan, mereka tak minum. Ini bukan sebarang kurnia, tuan-tuan. Ada juga kita, tuan-tuan, kita yang hidup sekarang ni ada juga dilipatkan masa oleh Allah, tapi tidaklah ratus tahun. Ada cerita-cerita yang saya temui, ada hamba-hamba Allah tertentu, dia lepas sembahyang maghrib, sesudah dia sembahyang sunat semua, dia berzikir, buat zikir yang khusus. Bila berzikir, dia rasa macam setengah jam lah. Dia rasa setengah jam
Dia dengar bang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya pun kata, dah masuk waktu isyak. Aku nak berhenti fikir, aku nak sembahyang isyak. Bila dia nak sembahyang isyak, dia terperanjat. Jam rupanya dah pukul berapa? Sekarang ni katalah subuh 5.40. Sudah 5.40. Sudah bang. Dia fikir satu malam, dia rasa macam sekejap aja, 20 minit ke setengah jam. Ini juga dinamakan difanakan oleh Allah. Itu biasa. Tapi ada orang sebaliknya, duduk menjadi nak nunggu kuliah 1 jam. Oh, bukan main. Lamanya ustaz ni, lamanya bila lah nak berhenti. Ada juga dipanjangkan. Masa yang pendek dipanjangkan. Macam kita masa budak-budak dulu, ya? Nak habis sembahyang tarawih ni, bila lah ni nak habis, sampai kita tidur-tidur. Tu itu padan lah kita budak-budak. Ini orang tua rasa nak nunggu kuliah 1 jam pun, bila ni ustaz ni dah pukul 9 ni. Saya cakap itu memang ada tuan-tuan, ada nyampaikan. Tadi ada jemaah membibil di belakang, ustaz ni kalau sarah tak 1 jam lebih tak sudah. Alah biarlah. Memanglah ada orang macam tu. Itu bagi orang yang tak seronok belajar, ya, atau tak seronok apa saja, Allah Ta'ala panjangkan masa. Sebab itu nak rukuk pun tak seronok, sebab cepat. Sembahyang tak ada tumak ninah. Pasal apa? Kalau ada tumak ninah dia lambat. Kan kita dengar ada apa? Sembahyang ekspres. Sembahyang ekspres. Kadang-kadang dulu saya singgah di apa tu? R&R. Sembahyang situ. Anak saya kecil-kecil punya itu. Bila masuk kereta, apa? Kenapa orang tu sembahyang cepat sangat? Gitu. Ada. Budak-budak dia nampak betul lah. Pasal apa? Kalau buat macam biasa, lama. Jadi Ashabul Kahfi ini tuan-tuan difanakkan oleh Allah. Itu baiknya uzlah dan khalwat. Kalau difanakkan oleh Allah, tentulah mereka ini beramal dengan zikir dan tafakkur. Sebab seseorang yang difanakkan oleh Allah, syaratnya ada 2. Pertama, keadaan hati, sifat-sifat hati yang buruk sudah diganti oleh Allah dengan sifat-sifat keadaan hati yang terpuji. Yang kedua, hati tak ingat yang lain kecuali Allah saja. Ada 2 ni baru fana. Sebab itu Ashabul Kahfi ini mereka bermuzlah, berhalwat pula di dalam gua. Mereka ni zikir sehingga difanakkan oleh Allah selama 309 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok satu lagi cerita, iaitu Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa pun uzlah khalwat, zikir dan tafakkur, dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, iaitu disebut oleh Allah dalam ayat 142, 143 surah Al-A'raf. Ayat 142, 143 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina laylatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbi arba'ina laylah falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani walakin dur ilal jabali fa in istaqarra maka fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Cerita ini tuan-tuan, Nabi Musa diperintah oleh Allah, dijanjikan oleh Allah, ya Musa, kami nak kurniakan engkau kitab Taurat sekaligus
Nanti Jibril akan bagi. Tapi sebelum itu engkau mesti tinggalkan Bani Israel. Beruzlah, tinggalkan Bani Israel. Pergi ke mana? Bukit Tur Sina. Itu khalwat di Bukit Tur Sina. Selama apa? 30 hari 30 malam, lalu ditambah dengan 10 hari 10 malam, jumlahnya 40 hari 40 malam. Nabi Musa pun tuan-tuan tak makan minum, tak makan tak minum selama 40 hari 40 malam. Apa yang diamalkan oleh Nabi Musa? Tentunya zikir dan tafakur. Kalau tidak, macam mana beliau difanakkan oleh Allah? Fana. Selama 40 hari 40 malam itu fana, difanakkan oleh Allah. Sebab itu tak makan tak minum. Kadang ketika Nabi Musa pergi itu tak bawa bekal. Bukan bawa bekal, tak ada bekal. Jadi dengan pertolongan Allah, tak makan tak minum 40 hari 40 malam. Sesudah 40 hari 40 malam inilah tuan-tuan, Nabi Musa difanakkan oleh Allah. Hujung ayat 143 saya baca untuk meringkaskan masa. Dengar bang tu. Sila bang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang terakhir saya ceritakan pada ayat 143, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Musa ma'rifatullah dengan cara juga difanakkan oleh Allah. Di akhir ayat 143 Allah sebutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan ayat-ayat kewujudan zatnya yang wajib al-wujud, yang laisa kamitslihi syai'un, menjadikan Bukit Tur Sina itu hilang daripada pandangan Nabi Musa. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa juga merasa wujud diri pun hilang. Lalu hilang tenaga, hilang daya dan kekuatan. Lalu Nabi Musa pun jatuh tersungkur, fana. Nah, ketika itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan terus dalam hati Nabi Musa alaihissalam makrifah tentang kewujudan zat Allah yang maha suci, yang tak boleh dikenal, tak boleh dibanding, tak boleh dirupa. Akhirnya bila menerima makrifah ni, kesannya begitu hebat. Diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan katanya, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Patutlah kalau zatmu tak boleh dipandang oleh makhluk. Tubtu ilaika, aku serah diri ya Allah kepada engkau menjadi hamba-Mu, sebaik-baik hamba-Mu zahir dan batin. Wa ana awwalul mu'minin, aku rasa inilah permulaan aku benar-benar mukmin. Ya, beruzah, khalwat, zikir dan tafakur. Walaupun tidak ada disebutkan amalan yang dilakukan, tapi kita pasti Nabi Musa mesti berzikir dan tafakur. Kalau tidak, macam mana Nabi Musa difanakkan oleh Allah? Karena jalan fana itu zikir dan tafakur. Itulah jalan fana. Tuan-tuan boleh beli satu kitab Zikir Allah Allah Jalan Ma'rifatullah, yang ditulis oleh Dr. Said Lutfi. Ya. Zikir Allah Allah Jalan Ma'rifatullah. Siapa penulisnya? Dr. Said Lutfi. Buku ini berasal daripada tesis PhD beliau di UM. Agak saya 5 tahun yang lepas dia dapat ijazah PhD atas tajuk itulah, Zikir Allah Allah Jalan Ma'rifatullah. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, satu lagi contoh di dalam Quran kita boleh lihat lagi satu contoh.
mereka yang beruzrah dan berkhalwat. Siapa dia? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang digelarkan oleh Allah dengan gelaran ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dua ayat ini, ayat 190 hingga 191 surah Al-Imran, menceritakan segulungan umat Nabi Muhammad pada masa hidupnya Nabi Muhammad, ialah sebahagian sahabat Nabi yang digelarkan oleh Allah ulul albab. Mereka ni disebut sentiasa zikir dan tafakur dan apa juga keadaan mereka. Kalau mereka ni terus-terus berzikir dan tafakur, tentulah mereka beruzrah khalwat, baru mereka mampu. Kalau mereka duduk di rumah, kerja di ladang, jaga ternakan, mereka tak akan mampu. Jadi ada setengah sahabat itu yang memang berharta, yang kaya, sengaja tinggalkan rumah, tinggalkan kerja, pergi ke mana? Berkhalwat, tinggal di masjid Nabi. Kan kita tahu dalam sejarah Ashabus Suffah. Di Ashabus Suffah ni bukan semua orang miskin, ya. Ashabus Suffah ni ada orang miskin yang susah kehidupan mereka, duduk di masjid Nabi. Nanti orang-orang Islam yang kaya akan hantar makanan. Tapi sebenarnya mereka ini bukan semua miskin. Ada orang kaya, orang berharta, sengaja tinggalkan rumah, sengaja tinggalkan kerja, duduk di masjid Nabi, berzikir dan tafakur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Karena itulah tuan-tuan, berbagai hijab hati mereka Allah angkatkan, kasyafkan, sehingga pandangan hati mereka nampak ayat-ayat Allah yang di langit, di bumi, dan dalam peredaran masa malam dan siang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Maknanya ulul albab ni adalah sebahagian sahabat yang melakukan uzlah, meninggalkan rumah, meninggalkan kerja, berkhalwat, duduk di masjid Nabi, beramal dengan zikir dan tafakur, sehingga akhirnya keadaan hati mereka dibaiki oleh Allah, sifat-sifat hati mereka dibaiki oleh Allah. Pandangan hati mereka nampaklah ayat-ayat Allah yang tersirat dalam kejadian di langit dan di bumi. Ketika itulah Allah kurniakan kepada mereka makrifatullah. Tanda mereka ini dikurniakan oleh Allah makrifatullah ialah kata-kata mereka di akhir ayat 191. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bezanya tuan-tuan, kalau dibandingkan makrifah yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Musa dengan apa yang dikurniakan oleh Allah kepada ulul albab, bezanya ialah yang dikurniakan, makrifah yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Musa ialah makrifah tentang kewujudan zat, kewujudan zat Allah. Sebab Nabi Musa nak tengok Allah. Sebab itulah Nabi Musa difanakan oleh Allah. Ketika itulah Allah kurniakan makrifat tentang kewujudan zat yang wajib al-wujud. Adapun makrifat yang dikurniakan oleh Allah kepada golongan ulul albab ialah makrifat mengenai sifat dan perbuatan Allah. Sebab itulah mereka mengucapkan begini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, rupa-rupanya segala kejadian yang kau jadikan kecil maupun besar penuh dengan hikmah, penuh dengan rahsia-Mu, ya Allah, bukan kosong, ya Allah. Ini kan Allah Ta'ala kurniakan makrifah tentang sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Engkau, ya Allah, faqina adzabannar. Kok jelas?
Akhir sekali tuan-tuan, maknanya kalau kita ragu-ragu lah, mana ada amalan uzlah halwat di kitab tafakur. Tadi dah ada 3 cerita Ashabul Kahfi, Nabi Musa, satu lagi ulul albab, iaitu sahabat Nabi. Yang akhir sekali ialah Nabi Muhammad sendiri lakukan uzlah dan halwat. Ada pun cerita Nabi semasa umurnya nak mencapai 40 tahun, Nabi meninggalkan rumah, naik di atas bukit Jabal Nur, lalu Nabi berkhalwat di dalam Gua Hira. Itu kita dah tahu. Malam ini saya nak ceritakan satu lagi cerita. Nabi Muhammad beruzlah berkhalwat. Cerita itu kita dah ingat ni. Cerita macam mana? Iaitu Nabi beruzlah berkhalwat pada akhir bulan Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan, kecuali pada tahun 11 Hijrah, tahun di mana baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Baginda beruzlah berkhalwat selama 20 hari 20 malam. Kita tahu ibadat puasa difardukan pada tahun 2 Hijrah. Mulai tahun 2 Hijrah itulah Nabi beruzlah berkhalwat. Macam mana dikatakan Nabi beruzlah? Nabi tinggalkan rumah dia, walaupun rumah itu sebelah masjid dia. Selama 10 hari itu Nabi tak balik. Satu. Kedua, Nabi tidak melakukan aktiviti hidup seperti biasa. Pergi pasar ke sana, ke ajak sahabat, tak ada. Berarti Nabi Muhammad SAW beruzlah, tinggalkan rumah, tinggalkan apa juga kegiatan hidup seharian yang biasanya dilakukan. Ini uzlah berkhalwat. Kerana Nabi kita Muhammad SAW tidak duduk sebarangan, tidak duduk sebarang tempat dalam masjidnya. Pagi sana, petang sini, tengah hari sana, tidak berkeliaran. Nabi akan duduk dalam satu tempat. Macam mana kita tahu? Kerana diberitahu dalam hadis, ketika Nabi beriktikaf itu, Nabi duduk masuk dalam khibah. Khibah itu ialah sebuah kemah kecil yang dibuat daripada kulit binatang. Nabi 10 hari masuk dalam itulah, duduk di situ. Keluar hanya untuk keperluan saja, solat, bersuci dan sebagainya. Kalau tidak, Nabi duduk dalam itu. Sebab itu ada diceritakan Sayyidatina Aisyah sangat perlu nak jumpa Nabi. Sayyidatina Aisyah pergi ke masjid, dekati khibah Nabi, tapi Nabi tak keluar. Aisyah bercakap, "Ya Rasulullah, keluarkanlah kepalamu supaya aku dapat sikatkan." Aisyah nak sikatkan rambut Rasulullah. Sebab khibah itu dia ada jendela, kulit kan mudah dibuat jendela. Jadi Rasulullah keluarkan kepala Aisyah, Sayyidatina Aisyah, sikatkan dia. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah khalwat selama 10 hari 10 malam di akhir bulan Ramadan setiap tahun, kecuali tahun yang ke-11, tahun di mana beliau meninggal dunia. Pada tahun itu beliau beriktikaf selama 20 hari 20 malam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu para ulama tasawuf, setengah ulama tasawuf mengingatkan kita. Apa peringatan mereka kepada kita mengenai iktikaf Rasulullah pada bulan Ramadan itu? Antara lain ulama tasawuf mengingatkan kita begini: Anda janganlah beranggapan bahawa iktikaf Rasulullah 10 hari 10 malam di akhir bulan Ramadan itu seperti juga iktikaf yang Anda pelajari di dalam kitab-kitab fiqh. Bukan macam itu. Kita iktikaf dalam masjid macam mana?
Kita masuk je niat, nawaitu al-i'tikafa fi hadhil masjidi fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini sunat kerana Allah. Bukan macam itu kata ulama tasawuf, tapi lebih daripada itu. Kenapa? Karena Nabi tinggalkan rumah, tinggalkan aktiviti hidup seperti biasa, tak buat selama 10 hari. Lepas itu Nabi berkhalwat, duduk dalam haibah, berzikir dan tafakur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tahu biasanya ulama yang berfaham Wahabi memang tak suka tentang ilmu tasawuf. Kritik habis-habis, tulis buku, sesatkan amalan tasawuf ni, ilmu tasawuf. Tetapi tuan-tuan, saya temui ada seorang ulama Wahabi, dia tulis secara khusus mengenai i'tikaf Nabi ini. Dalam kitab itulah ulama Wahabi ni kata, janganlah dianggap i'tikaf Nabi 10 hari 10 malam di akhir bulan Ramadan itu sama seperti i'tikaf yang diajar dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu, menempati amalan uzlah dan halwat. Saya pun pelik tuan-tuan, biasanya ulama Wahabi memang anti tasawuf, tak suka amalan macam ni. Tapi ulama Wahabi ini dia tulis, dia bagi kepahaman kepada kita yang betul. Kitab tu ada dalam simpanan saya tuan-tuan. Saya pun heran. Saya nak ingatkan namanya, saya lupa nama. Tak salah saya Syekh Salman. Ujungnya itu saya lupa. Syekh Salman. Dia seorang ulama yang apa ni, berpaham Wahabi. Tapi itulah yang saya heran, dia terangkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah selama 10 hari 10 malam ketika beriktikaf itu. Rupa-rupanya betul, iktikaf Nabi 10 hari 10 malam di bulan Ramadan, 10 yang akhir bulan Ramadan adalah menempati dengan amalan uzlah dan khalwat. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, amalan ini sudah tak dikenali. Sikit orang yang tahu, lagi sikit yang beramal. Sayang, ilmu ni uzlah khalwat orang dah tak tahu. Di dalam masyarakat kita di Malaysia dan khasnya di seluruh Asia Tenggara umumnya, amalan uzlah khalwat ni dikenali dengan amalan bersolok. Amalan bersolok. Tuan-tuan boleh beli sebuah kitab yang bertajuk Adab Bersolok Syekh Abdul Wahab Rokan. Adab Bersolok Syekh Abdul Wahab Rokan. Orang Sumatera dikenal Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab ni adalah seorang syekh dalam tarekat Naqsyabandi. Beliau dilahirkan, tak salah saya, pada tahun 18 berapa ya. Dia meninggal tahun 926 dalam usia 100 tahun Meninggal dunia 1926. Dia belajar tarekat Naqsyabandiyah, belajar agama di Mekah. Bila dibalik, dia buka rumah suluk di sebuah kampung di apa itu, di Langkat, negeri Langkat, tak jauh daripada bandar Langkat. Kalau naik kereta mungkin 1 jam, kalau daripada Medan mungkin 2 jam. Ada sebuah kampung yang dinamakan Kampung Babu Salam. Orang Sumatera ringkaskan Basilam. Kampung Basilam. Dari situlah Syekh Abdul Wahab buka satu rumah suluk. Saya fikir macam besar masjid ni lah. Panjangnya 2 kali masjid ni, 3 tingkat. Tiangnya itu dibuat daripada kayu
balak macam tiang ni juga, tapi balak tinggi. Oleh kerana dah lebih 100 tahun tiang-tiang ni dah reput, kerajaan Indonesia biayai dibaik pulih, tiang-tiang itu ditukar dengan batu tapi dibentuk serupa dengan kayu, ya, 3 tingkat. Bawah sekali ground floor kosong, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Situlah Syekh Abdul Wahab, ya, beruzlah, berkhalwat, ajak murid-muridnya, termasuklah Sultan Langkat pada masa itu, ya, bersolok di situ. Sultan Langkat yang bersolok menjadi murid Syekh Abdul Wahab ialah Sultan Musa. Tuan-tuan boleh baca sejarah Syekh Abdul Wahab Rakan. Daripada situlah tuan-tuan, amalan bersolok ni tersebarlah ke Malaysia. Di Selangor pun banyak rumah solok. Di Gombak itu Sungai Cincin, Masjid Sungai Cincin Batu 11 Gombak. Masjid itu didirikan oleh Syekh Muhammad Nur, ya, dia mengajarkan tarekat Naqsabandi. Dia buat solok. Rumah soloknya ada lagi sebelah kiri masjid. Makam beliau di sebelah kanan. Tapi sekarang orang tak buat solok dah. Sebab apa? Ada fitnah. Islam ni tak ada pun ajar bersolok. Ini solok ni, uzlah halwat ni, ini orang-orang Islam meniru amalan sami-sami Hindu. Sami-sami Hindu melakukan meditasi, yoga. Jadi orang Islam tiru. Masalah tiru ni tuan-tuan adalah Islam tak berlaku. Sebab apa? Islam sangat memberi amaran keras. Rasulullah sangat beri amaran keras supaya umatnya jangan meniru, tidak meniru agama lain. Antaranya apa dia? Rasulullah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa meniru-niru amalan satu-satu kaum, dia adalah daripada kaum itu. Sebab itu orang Islam sangat pantang tiru agama lain. Tak boleh. Cerita Sayyidina Umar, tuan-tuan mungkin tahu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni satu ketika Rasulullah masih hidup, dia lalu di sebuah rumah ibadat Yahudi di Madinah. Di dalam rumah ibadat Yahudi ini ada seorang kalau agama Yahudi apa disebut? Rahib Yahudi. Seorang rahib Yahudi sedang mengajar agama Yahudi. Sayyidina Umar ni dia dengar. Dia luangkan masa dia dengar dekat luar lah. Maknanya Sayyidina Umar tu faham. Dia dengar. Kata Sayyidina Umar, baguslah macam Islam juga. Lalu Sayyidina Umar ni pun jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi aku lalu di sana, aku dengar rahib Yahudi itu mengajar agamanya. Aku dengar, aku faham. Bagus ya Rasulullah, boleh tak aku dengar? Sayyidina Umar baru cerita itu, ya turunlah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fi silmi kafah. Ayat ini diturunkan sebab pertanyaan Sayyidina Umar. Maknanya tak boleh. Kau ikut Islam semua, nak ambil satu sikit itu tidak boleh. Sebab itu amalan uzlah halwat ni memang ajaran Islam. Tidak mungkin ulama meniru Hindu. Memang ada ya, dalam agama Hindu ada, Buddha ada, terkenal. Dalam Quran sendiri asasnya ada. Nabi buat, sahabat buat, Nabi Musa buat. Itulah yang ditiru. Tak munasabah ulama teragama meniru amalan Hindu. Pada saya tak masuk akal. Tapi inilah fitnah yang pertama. Solok-solok ni dalam Islam tak ada. Solok-solok ni ajaran Hindu. Kebetulan pula tuan-tuan,
kadang-kadang orang yang bersolok ni tak makan benda-benda yang bernyawa, daging ke, ayam ke, telur ke, ikan, tak makan. Betul lah ni, betul Hindu ni, betul Hindu. Ini sudah dijawab oleh ulama tasawuf, ya. Apa jawaban mereka? Makan daging, makan telur, makan barang menyawa ini apa hukum? Jawabnya harus. Kalau kita nak tinggalkan, harus. Kalau doktor kata awak jangan ambil garam, nanti darah tinggi awak meningkat-ningkat, hebat nanti. Kita pula taat, ya. Aku tak boleh makan masin-masin, doktor larang. Tak cakap pula. Kita tak komen apa-apa. Ini doktor. Itu yang tak bagi makan daging, makan ni, itu ulama tasawuf. Sebab apa? Kalau makan benda-benda ini menyebabkan malas. Nanti uzlah itu nanti tak digunakan, masa itu tak digunakan dengan betul. Malas. Sebab itu Sayyidina Ali ada berkata, siapa makan daging 40 hari berturut-turut, hatinya akan jadi keras. Siapa tak makan daging selama 40 hari berturut-turut, tubuhnya lemah. Sayyidina Ali kata gitu. Makan terus-terus daging pun tak boleh. Tak makan terus, kata Sayyidina Ali, pun tak boleh. Ini tak makan itu bukan mengharamkan. Elok, digalakkan jangan makan yang bernyawa. Tapi andainya aku tak boleh kalau tak makan benda yang bernyawa, aku mati. Makanlah. Bukan diharamkan. Tak ada seorang pun ulama yang bawa solok ni kata haram, tak ada. Sebab ikut pengalaman. Ya, pengalaman macam mana? Ada murid-murid itu bila makan telur, makan daging, nak zikir susah. Jadi gurunya kata, cuba awak jangan makan daging. Boleh zikir senang. Badan pun selesa, tak malas. Tuan-tuan dan puan sian, Jadi saya sudah terangkan dah, amalan yang bila kita amalkan berakhir dengan kurniaan daripada Allah, ma'rifatullah, ialah uzlah, khalwat, zikir dan tafakur. Tapi banyak lagi perkara yang perlu saya terangkan. Malam ini setakat ini saja. Kalau saya ingat kuliah akan datang, saya akan sambung. Kerana ada banyak perkara-perkara yang perlu saya terangkan di dalam amalan berkaitan dengan amalan uzlah dan khalwat ni. Tapi amalan ni memang amalan betul. InsyaAllah pada kuliah akan datang, kalau saya tak lupa, saya akan terangkan terus. Jadi malam ni setakat ini sajalah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwana wa akhwatina wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata istiqamata ala syari'atil qara wat tariqatil bayda. Allah ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman al-haq. Allahumma man 'alaina bil istiqamati istiqamati ala syari'atil qara wat tariqatil bayda. Allahumma taf 'alaina akmal al-futuh wa sah sururuna wa syurur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Wa sallim tasliman katsira ya arhamar rahimin. Allah ya Allah ya Rahman Rahim. Wa ya hadi al-mudillin wa ya nasir al-muslimin wa ya rahmat du'afa wal masakin. Ij'alna min awliyaika al-muttaqin wa khsurna fi zumratil muqarrabin warzuqna khairan wa fatna min syarri kaunaini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.